Ini adalah program pertama, buah sulung kita lah. Selepas PKP, ini kira program pertama kita menjelang kepada pilihan raya umum yang akan datang, iaitu persediaan, taklimat, persiapan pilihan raya untuk kita. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada saudara Asnul, kepada saudara Haridas dan juga rakan kita daripada DAP. Kita bagi tempoh singkat. Kenapa singkat sangat? 4 hari. Kenapa tak 3 hari? Kenapa tak 4 hari? Kenapa tak 1 minggu? Ini biasa. Pilihan raya biasa kadang-kadang kita dapat arahan bukan 1 hari, setengah hari. 1 hari, setengah hari tiba-tiba kita dapat tahu Abang Mat nak datang. Kita tiba-tiba dapat tahu Datuk Seri Anwar nak datang. Kita dapat tahu tiba-tiba Saudara Lim Guan Eng atau Kit Siang nak datang. Sebab ini kena biasakan. Tapi saya ucap terima kasih lah. Walaupun kita dapat berkumpul dalam keadaan perlahan datangnya tadi, tapi dapat kita kumpul malam ini atau petang ini sebagai tanda bahawa at any time kita ready. Pada setiap masa kita kena bersedia untuk berdepan dengan pilihan raya yang mungkin boleh dipanggil selepas bulan Julai. Mungkin juga tahun hadapan. Tapi tak mungkin lepas bulan 6, bulan 7 tahun depan. Sebab 6-7 akan terbubar secara automatik. Melihat keadaan politik dalam negara kita, memang saudara Asnul sebut tadi, memang kadang-kadang kita tak borak politik, orang menyampah. Kita post pasal politik, kita kutuk lawan kita, orang menyampah. Tetapi interest orang dengan politik masih lagi tinggi. Kerana kita tidak ada ruangan. Interest itu akhirnya attack kita. Attack semua politician, BN ke, PN ke, PH ke, kena attack. Dan akhirnya ketika pilihan raya, bila mood itu berlaku, actually kita tidak ada mood ataupun kita tak ada gelombang. Itulah jawapan akhir kenapa jawapan result di Melaka, kenapa itu berlaku di Johor. Sebab UMNO BN dia ada anggota-anggota dia. Dia ada penyokong dia, tak ramai pun. 35 sampai 40%. Kita ada penyokong, ada ahli, ada anggota, ada. Ahli anggota kita pula terikut-ikut. Menyampahlah, tak boleh menanglah. Akhirnya orang kita tak turun, penyokong kita tak turun, rakyat lagi tak ada interest untuk turun. Hal ini tak boleh berlaku di negeri Selangor. Sebab kita kerajaan. Sebab apa kita kerajaan yang menyebabkan saya cakap tak boleh? Sebab ia bukan bergantung dengan parti semata-mata. Kita mempunyai jajaran yang hampir lengkap. Daripada Menteri Besar, Esko, Adun, Ahli Majlis, Ketua Kampung. Lagi satu apa? Wanita Berdaya. Datuk kita ada PEBS. Kiralah kita ada SOKA lagi. Lepas ni ada apa lagi? Maknanya jaringan itu saja. Pak Ya ada bukukan di sini. Saya ingat ada jaringan dia. Kita ada dekat 8,000, 9,000 orang. At any time sebenarnya bersedia. Justru sebagai pimpinan, ini adalah tanggungjawab kita untuk gerakkan. Dan saya nak beritahu, di negeri Selangor, kita nak gerakkan bukan gerak daripada kosong. Kita dah ada dah. Orangnya dah ada. Mungkin sedikit sebanyak peruntukannya ada. Mungkin jawatannya ada, mungkin posisi dia ada. Pengerusi MPKK, Ketua Kampung, Ahli Majlis, PEBS, Wanita Berdaya. Kumpul itu dulu. Baik itu saya minta hari ini paling kurang kumpulkan semua ini dulu. Untuk apa? Untuk kita mula fikir dan gerakkan jentera pilihan raya. Sebab pilihan raya yang akan datang atau pilihan raya ke-15 melihat kepada situasi pilihan raya Melaka, pilihan raya Johor. Melihat situasi-situasi itu, akhirnya siapa yang mempunyai kelengkapan jentera yang paling padu, yang paling kuat, yang boleh tarik keluar pengundi keluar, itulah orang yang akan menang dan itulah parti yang akan menang. UMNO BN pun tak ada gelombang pun. Dia menang 2/3. Betul lah nampak 2/3. Tapi kemenangan 2/3 itu hanya disumbangkan oleh 30%, 40% daripada pengundi-pengundi yang turun mengundi. Maknanya apa? 60% tak nak mengundi.
tak nak undi BN, tak nak undi UMNO. Ada berapa sebab? Bergaduh tak? Bergaduh. Sebab tak pergi apa? Sebab tak bergabung. Tak apa lagi. Tapi kalau kita fikirkan, itu biar pusat bentukan. Tapi yang paling penting sekarang kita gerakkan dan bersedia untuk berdepan dengan pilihan raya. Bila bercakap tentang pilihan raya, saya sebut hal ini. Kita ada 3 faktor. 3 faktor ini kadang-kadang kita tak kena tetapkan aulawiyat dia ataupun priority dia. Kalau kita cakap pasal pilihan raya, ada 3 faktor yang menentukan kemenangan kita. 3 faktor ni ada keutamaannya. Tapi biasa keutamaan kita terbalik. Apa yang tuan-tuan ingat kalau pilihan raya? Sebab pilihan raya tentu ingat tentang apa? Ramai ingat tentang apa? Tentang calon dah. Calon ni calon. Letak calon heavyweight mana pun, kalau faktor pertama dan kedua tidak diambil kira dengan betul-betul, ia tak akan jadi apa-apa. Tak akan jadi apa-apa. Tak akan jadi apa-apa. Kita ambillah contoh Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ada faktor? Ada. Kalau mudah-mudah dia hantar di Kuala Langat, boleh menang? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Haji Hadi lah pas kata kuat lah, hantar ke Pandan, boleh menang? Tak boleh. Jadi calon bukanlah faktor yang besar. Ada 20%, 30% saja maksimum faktor calon. Faktor pertama yang kita kena sedar untuk menang pilihan raya, faktor itu ialah pengundi. Siapa pengundi? Orang yang daftar dalam buku daftar pengundi. Siapa yang orang daftar dalam pengundi? Senang saja sekarang Malaysia, 18 tahun ke atas semua daftar sebab dah ada pendaftaran automatik. Nah, dah ada pendaftaran automatik dah. Maknanya tak ada siapa nak daftar, tak daftar. Itulah pengundi yang ada depan kita. Maknanya, kalau pengundi ni kita tak kenal, pengundi ni kita tak tahu apa yang dia nak, pengundi ni kita tak faham apa cita rasa dia dan kenapa kita harus dekati, kita tak ada jaringan untuk rapat dengan mereka, letaklah hebat macam mana calon ke, kuat macam mana jentera ke, ramai macam mana jentera, belum tentu kita menang. So, saya tahu, waktu saya sebut tadi, kita tak mula dengan kosong. Kita bukan ada satu cawangan, kita bukan ada 4 cawangan saja dalam satu parlimen. Kita ada berapa DM Pak ya? 43 daerah mengundi. Kita kumpul kekuatan kita, pengerusi MPKK kita, ahli majlis, PEBS, semua. Ada 43 tak? 46, ada 46. Mesti ada lebih. Yang datang pada hari ini pun lebih. Maknanya asas kita dah ada. Dan kita pula kena ada keyakinan. Kita kena kumpulkan. Kita kena tawarkan, kita kena beritahu. Kita tengok bila kalah, alamak kalah. Kita nak cerita pun, kita tak yakin. Tadi saya lancarkan jelajah Selangor Penyayang di daerah Kuala Langat. Kita sekarang ada 43 program. Mail Sabri baru umum naikkan bantuan keluarga Malaysia daripada BRIM jadi BSS jadi BKM. Dinaikkan berapa? RM100 untuk berkeluarga. Menjadikan penerima menerima RM2,500 satu tahun. Di negeri Selangor kita ada program KIS, sekarang kita dah improve jadi bingkas, kita tingkatkan. Dengan bingkas kita bagi RM3,600 satu tahun. Jauh lebih besar daripada apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan. Kita boleh jaga? Boleh. Kita boleh tawar? Boleh. Tapi kemenangan ataupun peristiwa yang berlaku sebelum ini mungkin menyebabkan kita rasa rendah diri, kita rasa tidak berkeupayaan dan sebagainya. Justru itu yang pertama saya sebutkan, pengundi. Nak tahu pengundi, kita kena tengok daftar pengundi. Nak tahu siapa mereka, kita kena kenal mereka. Dan paling baik untuk kempen kepada pengundi adalah orang yang rapat dengan mereka. Kita dah tak ada nak import dah orang daripada Kelanang bawa ke Murid. Tak ada. Orang Kelanang, kita ada ketua kampung Kelanang, kita ada MPKK Kelanang. Gunakanlah, bergerak, berkempen, terangkan, kenal pasti, laporkan.
Dan sekarang siapa yang boleh keluarkan, bawa, itulah yang akan menang dalam pilihan raya. Saudara-saudari dan tuan-tuan sekalian, saya tahu walaupun moodnya nampak tak begitu baik di nasional, tapi di peringkat negeri Selangor saya yakin, malah di federal pun kita yakin, menjelang election nanti kita yakin. Sebab kita kena ingat, saya selalu bagi tahu, apa peristiwa paling dekat pilihan raya sebelum pilihan raya umum ke-14? Pilihan raya Sungai Besar dengan pilihan raya apa satu lagi? Kuala Kangsar. Kita menang kalah? Kalah. Siapa yang kempen masa itu? Semua kempen. Saya kempen, Pak Ya kempen, Dr. Mahathir kempen masa itu turun bawah. Datuk Seri Anwar mungkin tak keluar lagi masa itu, turun bawah. Ada penjara. Semua kempen. Menteri besar pun ada kempen masa itu. Kalah. Tak lama selepas itu, Sungai Besar, itu kurang 2 tahun. Kita mencapai kemenangan yang tak disangkakan dan luar biasa. Sebab itu, kita kena yakin dengan perjuangan ini. Memang dia ada turun naik. Memang ada orang percaya tak percaya, ada orang letih tak letih. Kitalah orang politik yang kena perkuatkan, meyakinkan dan meyakinkan mereka. Kalau kita sendiri hilang keyakinan awal, itu yang jadi masalah. Kita terbawa-bawa. Yang lompat bukan kita. Yang dah lompat keluar dah. Xavier lompat dah. Jadi apa? Tak jadi apa-apa pun. Next election dia bertanding. Kalau bertanding pun jangan takut hilang deposit dia, jangan takut. Kan? Saya yakin yang lompat-lompat ni tak ada masa depan dalam politik dah. Dia pun sedang kira nak bertanding apa. Kalau saya boleh bagi tahu sedikit sebanyak, bukan pada saya lah, tapi saya boleh bagi tahu dengan beberapa orang, mereka tengah fikir pula. Itu yang fikir kemah besar lah, bincang lah, nak gabung lah, electoral pack lah. Masa tinggalkan dulu tak ingat. Tapi kita yang di bawah ni, jangan duk hayal lah bab-bab tu. Kena tumpu. Jadi pengundi kita kena tahu sentimennya, kena tahu jaringannya. Itu faktor pertama. Kalau faktor pertama tu kita tak ambil peduli, yang kita sibuk calon, gaduh calon sampai ke habis, daripada sebelum bentuk jentera sampailah habis penamaan calon, tak selesai lagi calon, kita tak akan ke mana-mana. Jangan. Yang kedua, jentera. Sebab itu saya kumpulkan jentera pada hari ini. Apa penting jentera? Jentera bukan maknanya kita nak pasang bendera sahaja, bukan kita nak buat konvoi saja. Jentera inilah yang akan mencari pengundi, yang mendekati pengundi, yang merapati pengundi. Ceramah kita, program rumah ke rumah, high tea, minum petang, buat bola sepak, bola tampar, sepak bulu ayam, semua tu dibuat untuk apa? Untuk dekat dengan pengundi. Itu dulu kena faham. Maknanya jentera bekerja untuk rapatkan dekat dengan pengundi. Yang paling baik bukan bekerja selepas penamaan calon, dah bekerja 2 tahun lalu. Dia bukan bekerja hari ni, 2 tahun lalu. Siapa? Sesedara lah. Ketua kampung, ahli majlis, PEBS, wanita berdaya. Itu kalah. Sebab untuk apa? Untuk memastikan mereka percaya dan sokong pada kita. Alhamdulillah. Saya nak cakap, bukan saya nak cakap bagi tahu tak bekerja. Alhamdulillah. Saya lakukan survey setiap hari di dalam negeri Selangor. Setiap 4 bulan akan saya buat survey, akan buat dapatan. Saya percaya hari ini kalau mereka panggil election, kita ikut election, saya masih lagi percaya dengan yakin, insya-Allah, izin Allah, kerja kuat kita mampu kekalkan negeri Selangor dengan majoriti selesa dan boleh dapat 2/3. Tapi janganlah selesa pula. Oh, dah menang dah, MB kata menang, dia pun relax. Tanyalah, ada sentimen. Antara soalan yang saya tengok tiap-tiap kali, adakah negeri ini nak kembali kepada BN? Tak jadi. Orang Tionghoa tak nak, orang Melayu tak nak, orang Cina tak nak. PN, adakah negeri ini kembali wajar dimiliki oleh PN? Hampir kosong kalau orang Cina. Orang Cina kata hampir kosong untuk PN. Adakah PH boleh kekal? Alhamdulillah, saya boleh kata
lebih tinggi daripada 50%. Bersedia kalau digabungkan 3, maknanya lebih 50% masih nak support PH secara overall lah. Tapi kerusi by kerusi kita kena tengok lah, dia kenal tak calon ahli Dewan Negeri kita, ahli parlimen kita, penyelaras kita. Dan sebab itu kita buat jelajah ni. Memang jelajah ni nak bantu rakyat, bukan apa, bantu rakyat betul. Tetapi dalam masa yang sama kita dekati rakyat, kita bagi keyakinan kepada rakyat. Ada orang kata ni pandai cakap je, satu benda tak ada. Ada, kita buat. Semalam saya rasmikan rumah, orang panggil rumah idaman. Betul ke boleh buat rumah ni 1000 kaki persegi, jual 250,000. Ada parking, ada peti ais, ada aircon. Pelik tak? Pelik. Negeri lain boleh buat tak? Tak boleh. Kita lancar 2019, orang ketawakan saya, tak apa, kita buat. Kita janji nak buat 30,000. Sekarang yang dah lulus 130,000 untuk dibuat. Yang dah siap berapa? Baru ni siap 2059 unit. Maknanya daripada janji nak buat boleh tak buat, kita lulus tak lulus, lulus sudah, tengah buat ada, yang dah siap pun ada. Boleh buat. Kalau kita cakap bingkas, boleh buat tak? Boleh, kita boleh buat. Sekarang kita buat saringan sihat Selangor, boleh buat tak? Boleh buat. Ramai orang datang. Kita adalah satu-satu negeri kat Malaysia, dan banding kerajaan federal pun buat saringan kesihatan kita umum awal. KJ dengan Kementerian Kesihatan yang kata terror apa semua tu, dia baru umum lepas kita buat dan kita laksanakan, dan lepas kita laksanakan. Sebab itu kita kena yakin diri dengan keupayaan dan kemampuan kita. Kita kena mula share, kita mula kongsi. Saya dah keluarkan arahan kira-kira setahun atau 2 tahun lepas. Untuk apa? Untuk PH adakan jawatan kuasa Pakatan Harapan di peringkat parlimen masing-masing. Amanah, DAP, keadilan, kumpul buat komiti masing-masing. Mungkin adalah itu ini. Sekarang arahannya bukan lagi buat jawatan kuasa PH, segera buat jabatan pilihan raya PH. Tak ada jawatan kuasa PH pun tak apa, buat jabatan pilihan raya PH. Orang tanya ni peruntukan ada ke tak ada, buat dulu. Lepas buat, insya-Allah kita akan turunkan peruntukan dan turunkan gerak. Malam ni pun kita dah buat program dah, kita buat dulu. Buat program, buat jawatan kuasa. Saya nak tengok ada, insya-Allah saya boleh turun bersama dengan Gobin dan sebagainya. Untuk apa? Untuk tuan-tuan mula bergerak. Sebab apa saya nak kata, kita tak mula dengan kosong. Kita sudah ada komiti, kita sudah ada orang. Kumpullah. Kalau kita tak mula sekarang, nanti dulu kita nak kemah besar ni, ada tak nak gabung dengan pejuang ke, nak gabung dengan Bersatu Balik ke, nak campur orang lompat, tu nanti dulu. Ni PH dah confirm ada, jalan dulu. Jalan dulu, kita jalan dulu. Boleh menang tak? Insya-Allah. Ada gabung dengan mereka yang nak bergabung dengan kita, kita menang. Tak gabung dengan PH saja, saya yakin kita masih boleh menang 2/3. Janganlah saya seorang confident. Semua kena yakin. Dah yakin, semua kena kerja. InsyaAllah saya mulai minggu lepas sebenarnya, tapi dalam program partinya mulai minggu ini. Ada orang kata ni orang Melayu, ada parti Melayu. Alhamdulillah, saya boleh kata sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan, kepada keadilan, kepada amanah, kepada DAP, kepada kerajaan Pakatan Harapan di Selangor, di saat tempat-tempat lain ada penurunan, kita masih lagi berada di tahap yang selesa dan sokongan yang membanggakan. Sebab apa? Sebab kita buat program dan laksanakan program dengan berkesan. Raya, tiap kali raya, without fail, tanpa gagal. Kita bagi sumbangan untuk Imam, Nazir, Bilal. Walaupun ada sebagian Nazir itu saya tahu ahli cawangan PAS, kita bagi kan. Tadi pun pergi turun di masjid, bukan saja saya turun solat, nak siapa-siapa orang, kita bagi sumbangan kepada masjid dan surau. Bukan itu, kita laksanakan insentif muasasah haji Selangor kepada setiap warga negeri Selangor yang melaksanakan haji dengan kaedah muasasah. Muasasah maknanya pergi dengan tabung haji, bukan pergi dengan private. Kita bagi sumbangan RM500
kepada yang pergi menunaikan ibadah haji, dan kita laksanakan program yang berterusan kepada orang Islam dan masyarakat komuniti dan sebagainya. Sebab itu saya rasa sangat gembira. Kalau hari ini saya nak bincang teknikal, berapa ramai yang nak cari, berapa ramai yang nak cari, tak apa. Saya rasa Jabatan Pilihan Raya PH Kuala Langat akan tetapkan. Cari setiap daerah mengundi, berapa ramai yang perlu dibawa keluar. Mulakan dengan anggota kita, mulakan dengan penyokong kita, mulakan dengan simpatisan kita. Mula sekarang. Jangan tunggu mula lepas penamaan calon. Ada orang sebut, alah kita pun tak tentu calon. Tak ada siapa pun calon-calon PH. Calon-calon amanah calon PH, calon DAP calon PH, calon keadilan calon PH. Dan kita menang dan takbir negeri ini asasnya adalah Pakatan Harapan. Nanti ada orang tanya, ini macam mana nanti ada kemah besar, silap-silap kerusi ni tak apa, tanding tak tanding. Nanti dulu, pimpinan kita kat pusat pun belum decide lagi. Kita nak cerita nak buat apa? Kita buat cerita benda yang ada depan mata. Kalau kita nak makan, depan mata tu kita makan dululah. Kan? Kita cari benda lain. Tak dapat-dapat, mengambil makan kat depan, kawan-kawan lain dah makan cepat banyak. Habis kita. Jadi hal ini yang saya rasa sangat perlu untuk saya sampaikan. Arahan saya sangat jelas. Ini juga keputusan sangat jelas. Segera tubuh Jabatan Pilihan Raya PH. Kalau dah tubuh tahniah, terus rangka, pilih gerakan, cari mana daerah mengundi, mana kawasan nak ceramah, berapa ramai pacar. Ketua pacar dah boleh cari dah boleh mula bagi taklimat, dah mula bagi training, dah mula kumpulkan pamphlet, dah mula kumpulkan maklumat, mula dapat kumpulkan WhatsApp group. Share WhatsApp group kita, jangan shock sama-sama kita ya. Share dengan orang lain, cari dengan orang lain. Mungkin sebelum ni pandemik, orang letih, orang rasa tak payah cerita politik. Sekarang kembali normal, ini masanya. Alhamdulillah, saya yakin kalau kita terang betul-betul, orang confident yakin. Dan cakap apa? Stability. Alhamdulillah. Ada Sheraton Move, ada pandemik, ada banjir, Selangor kekal kuat dan stabil tanpa ada tukar menteri besar, Exco banyak kali dalam satu tahun. BN kata stabil. Dia kata pilihlah kami, kerana kami bawa stability. Tak ada, dekat federal yang jadi berkecamuk tu sebab UMNO BN lah. Sekarang ada dua grup, satu kluster menteri, satu bukan kluster menteri. Yang nak minta pilihan raya adalah orang yang belum jadi menteri. Yang tak ada pilihan raya adalah orang yang tengah jadi menteri. Stabil apa? Kalau masih ingat bulan 7, Muhyiddin, abah kau, abah keluar jatuh dalam sebagai Perdana Menteri. Siapa yang tarik sokongan? PH. PH memang tak sokong pun. Siapa yang tarik sokongan? UMNO BN. UMNO BN tarik sokongan. Dia yang create instability. Johor tak ada apa musim-musim, tiba-tiba buat pilihan raya. Siapa yang create instability? Kemudian yang pelik, federal tu lagi sedang. Kumpulan Muhyiddin dijatuhkan sebagai Perdana Menteri, dia oleh satu kumpulan nama UMNO. Jatuh dah kerajaan. Patut tubuhlah kerajaan. Bergabung balik pula, tukar. Yang kena jatuh marah tu dilantik jadi menteri, suka pula jadi menteri balik. Muhyiddin pun support balik. Jadi susah. Jadi tak apa, biarlah dia dengan kebengongan mereka itu, kita maju ke depan, tumpu. Kalau ada keputusan pikiran parti untuk membuat gabungan yang lebih besar, kita kerjalah kemudian aturkan. Tapi sekarang kita fikir, insya-Allah Selangor pilihan raya lepas, keadilan menang 21 kerusi daripada 21 yang bertanding. Amanah menang 9. Betul? 8. DAP menang 16. Kan? Kita dah tak payah bincang dah kerusi, senang aja. Kita dah putuskan senang. Kerusi yang kita menang dulu itu kekal dan tidak ada perbincangan langsung. Kita ada berapa banyak? Kita ada 9 kerusi lagi. Kerusi-kerusi yang bertandingi oleh bersatu. Kerusi itu boleh bincang. Dan sekarang perbincangan telah berlaku. Maknanya kalau tanya kerusi Meru, macam mana? Meru amanah bertanding. Kerusi Sabak, Sabak amanah bertanding. Kerusi Morib, Morib amanah bertanding. Kerusi Sijangkang, Sijangkang amanah pilihan raya lepas bertanding, kalah, tak ada bincang lagi, amanah akan bertanding di Sijangkang, tak ada masalah.
PKR, Parlimen Kuala Langat, kita bertanding Parlimen Kuala Langat lah, insya-Allah. Kita tengok siapa nanti bincang. Kalau ada perbincangan, ia akan diputus di pusat. Yang kita, kerja kita di bawah, bergerak, tumpu program. Janganlah fikir program semua nak kena macam ni. Aturlah kendurinya, tahlilnya, pergi rumah, ziarah. Kalau atur daripada masa ke semasa, I'm confident, saya yakin. Sebab bila saya test 4 hari, alhamdulillah, ini adalah enough missionary untuk kita mulakan satu missionary yang besar bagi sebuah pilihan raya. Baik, saya pun tak nak ucap panjang. Ini bukan masanya nak panjang ucap ceramah. Malam ni mungkin ada persiapan. Kita ada program Khairah Ummah di Masjid As-Salihin Kancung Darat. Kita ada program jamuan makan malam di mana? Di Teluk Panglima Garang. Malam ni insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Gana Patirau, YB Hatta Ramli, Datuk Dr. Hatta Ramli akan datang bersama dengan pimpinan negeri. YB Adli daripada Amanah juga akan turut datang bersama pada malam ini. Jadi tolong panggil ramai-ramai orang, ajak orang, kita kena mulakan. Dan menariknya, kali ini di Selangor, yang mula semua ni adalah Kuala Langat. Jadi terima kasih. Kita nak bagi tahu, signal dia jelas kepada orang yang lompat, yang tinggalkan perjuangan, tiba-tiba bergabung dengan BN, bergabung dengan UMNO, bergabung dengan PN, dengan yang lompat. Tak apa, kamu keluar, masih ramai bersama dengan PH, terutamanya di Parlimen Kuala Langat. Jadi kena sampaikan, insya-Allah saya yakin cabang kita kekal, pimpinan kita kekal, kita move on terus, maju ke depan. Tinggalkanlah benda-benda yang tak pasti, lupakan dulu. Kita go ahead ke depan, kumpulkan semua kekuatan, kumpulkan segala strength yang kita ada, kumpulkan jentera yang bagaimana, bawa pengundi nanti dalam pilihan raya, insya-Allah kita kekalkan Selangor, kita sumbang kerusi untuk kembali kita ke Putrajaya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.